Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton video aku ini. Okey, seperti biasa, pada review aku kali ni, aku nak buat review tentang telemovie yang baru-baru ni ditayangkan di RTM1 untuk slot panggung RTM. Okey, cerita ini ditayangkan pada 11 Julai yang lalu, iaitu pada hari Sabtu pada pukul 9 malam. Tajuk dia adalah Aku Bukan Syurgamu. Okey, seperti biasa pada korang yang dah tengok cerita ni ataupun belum lagi tengok cerita ni, apa kata korang layan dulu review daripada aku ini. Jom tengok. Telemovie ini merupakan terbitan dari produksi Sulalatus Salatin Sendirian Berhad dan diarahkan oleh Azmir Afandi. Antara barisan pelakon yang membintangi telemovie ini antaranya Eddie Ashraf, Elvina Muhammad, Mimi Ernida, Kazal Saisi, Fadilah Mansur dan Bil Azali. Okey, cerita ini mengisahkan tentang Haidar, lakonan Eddie Ashraf yang ketika itu masih kecil telah kehilangan ayahnya pada sambutan hari lahir akibat ditembak oleh seorang anggota polis yang ketika itu sedang bergelut dalam satu pergaduhan di hadapan rumahnya. Anggota polis terbabit merupakan bapa kepada Khaila, lakonan Elvina Muhammad, dan dalam pergaduhan itu, bapa Haidar telah membaling satu bekas pasu dan terkena pada dinding, lalu serpihannya terkena pada mata Khaila sehingga dia menjadi buta. Apabila sudah meningkat dewasa, Khaila merupakan seorang penulis novel. Jadi pada malam itu, dia dan kawannya Suhana, lakonan Mimi Ernida, akan menghadiri satu majlis anugerah novel. Dan pada malam itu, Khaila tercalon dalam kategori 5 novelis terbaik. Jadi dalam perjalanan untuk pulang itu, beg tangan Suhana telah diragut oleh seorang perompak. Dan dalam masa yang sama, Haidar ternampak akan perkara tersebut. Jadi dia nekat untuk menolong dengan melawan semula perompak berkenaan. Jadi beg tangan Suhana berjaya diambil dan dipulangkan kembali. Okey, dalam cerita ini Haidar merupakan seorang pembunuh upahan. Dia membesar dan dijaga oleh Walid, lakonan Kazar Saisi. Walid ni yang banyak memberi arahan kepadanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan jenayah. Haidar hanya menurut sahaja perintah Walid. Ketika sedang keluar bersiar-siar, secara kebetulan mereka sekali lagi terjumpa dengan Haidar. Okey, pada pertemuan kali ini Haidar baru perasan yang Khaila ni buta pada kedua belah matanya. Dan dari situ mereka mula berkenalan dan saling bertukar nombor telefon. Jadi selepas dari itu, Haidar mula menghubungi Khaila dan mengajak dia untuk keluar bersama sambil ditemani oleh Suhana. Jadi di situ baru Haidar tahu bahawa Khaila ni merupakan seorang penulis novel. Sejak dari itu, hubungan mereka menjadi bertambah akrab dan mereka sering berjumpa untuk menghabiskan masa bersama. Haidar juga sempat datang ke rumah dan berkenalan dengan emak Khaila. Mereka berborak panjang dan emak Khaila begitu menyenangi sikap dan perilaku Haidar. Ketika hendak pulang, Haidar bertanyakan tentang ayah Khaila dan Khaila memberitahu ayahnya telah pun meninggal dunia. Lantas Suhana sempat menunjukkan gambar arwah ayah Khaila kepada Haidar dan selepas dari itu, Haidar terus berlalu pergi. Pada malam itu, ketika Suhana pulang ke rumah, dia dikejutkan oleh kepulangan abangnya iaitu Fahrin, lakonan Bil Azali dari luar negara. Dari situ, Suhana cuba untuk mengeratkan semula hubungan abangnya dengan Khaila yang pernah renggang sebelum ini. Dia juga akan mengaturkan satu pertemuan di antara mereka. Keesokan harinya, Haidar datang lagi ke rumah Khaila. Kedatangan dia pada hari itu untuk menyuarakan hasrat kepada Khaila dan emaknya tentang mata Khaila. Dia ingin menanggung rawatan bagi memulihkan semula penglihatan Khaila seperti sedia kala. Lalu Khaila meminta tempoh untuk berfikir terlebih dahulu. Suatu hari Haidar telah melamar Khaila untuk menjadikan Khaila sebagai isterinya. Secara tiba-tiba, Walid muncul dan menghalang Haidar dari terus menikahi Khaila. Dia juga telah menyuruh Haidar supaya menjauhkan diri dari Khaila. Dan sejak dari itu, Khaila cuba menghubungi Haidar tetapi tidak pernah berjawab. Dia bertambah bingung dan resah memikirkan keadaan itu kerana sudah 2 minggu Haidar menghilangkan diri. Jadi bagi meredakan keadaan itu, Suhana telah mengaturkan satu pertemuan dengan abangnya Fahrin. Sebelum Fahrin sampai, Khaila telah menyedari akan kelibat Haidar di sekelilingnya. Haidar memang berada di situ dan dia sengaja melarikan diri dari Khaila. Selepas dari pertemuan itu,
hubungan mereka semakin rapat dan Haidar hanya dapat memerhati dari jauh sahaja walaupun dia sangat kecewa dan sakit hati dengan keadaan itu. Semua ini dilakukan demi arahan dan kesetiaannya pada Walid. Dia tak pernah membantah biarpun jauh di sudut hatinya dia sangat terluka. Semua itu dipendamkan demi Walid. Akhirnya Haidar berjumpa dengan Walid dan meluahkan apa yang terbuku di hatinya selama ini. Dia meminta izin Walid untuk menikah dengan Khayla. Walid akhirnya akur dengan keputusan itu. Haidar datang ke rumah Khayla dan ditemani bersama Walid. Khayla sangat marah pada Haidar atas kehilangannya selama ini dan Walid cuba menerangkan dengan memberi pelbagai alasan bagi meyakinkan Khayla. Dan akhir sekali Khayla bersetuju dan menerima pinangan dari Haidar. Sewaktu dalam perjalanan pulang, Walid sekali lagi melarang Haidar bagi meneruskan niatnya untuk berkahwin dengan Khayla. Keadaan ini membuatkan Haidar menjadi bingung dan dia meminta penjelasan dari Walid. Akhirnya Walid menjelaskan pada Haidar bahawa lelaki yang sebelum ini menjadi mangsa bunuh Haidar, salah seorangnya adalah ayah Khayla sendiri. Haidar juga sudah mengetahui perkara tersebut sejak dari pertemuan pertama dengan ibu Khayla di rumahnya. Pada masa tersebut, Haidar juga baru mengetahui bahawa ayah Khayla merupakan seorang pegawai polis. Walid juga telah memutarbelikkan fakta pada Haidar mengenai arwah ayahnya sebelum ini dan keadaan itu membuatkan Haidar memberontak. Keesokan harinya, mata Khayla akan dibedah bagi memulihkan penglihatannya. Sebelum pembedahan itu, Haidar sempat datang dan melawat Khayla di hospital. Ketika sedang berborak, Walid menelefon Haidar dan menyuruhnya untuk segera keluar dari hospital terbabit. Haidar bertemu dengan Walid dan dia sangat marah pada Haidar kerana Haidar tidak menurut arahannya. Haidar cuba menjelaskan pada Walid dan akhir sekali Walid tiada pilihan. Dia telah menembak Haidar di situ. Selepas pembedahan mata Khayla selesai, Walid datang ke hospital dan memberitahu bahawa Haidar telah mati. Ketika melangkah keluar, Khayla telah membongkarkan siapa diri Walid yang sebenarnya. Rupanya Khayla sudah lama tahu. Walid merupakan seorang penjenayah dan dia jugalah yang menyebabkan kematian ayahnya serta ayah Haidar. Walid sangat terkejut dengan jawapan daripada Khayla itu. Dalam masa yang sama, muncul Fahrin dan anggotanya untuk menahan Walid. Selepas dari kejadian itu, barulah terbongkar juga siapa diri Fahrin sebenarnya. Dia merupakan seorang anggota polis. Akhir sekali Khayla berjaya dinikahkan, tetapi bukan dengan Haidar. Dia dinikahkan bersama dengan Fahrin. Haidar juga sebenarnya masih lagi hidup dan dia ada di situ. Tetapi Khayla tidak mengenali Haidar kerana sejak mata dia boleh melihat, dia tidak pernah langsung melihat wajah Haidar. Dia cuma merasakan yang Haidar berada di situ dan dia juga diberitahu Haidar telah pun meninggal dunia. Walaupun orang lain dapat melihat kehadiran Haidar, tetapi dia meminta perkara ini dirahsiakan dari pengetahuan Khayla kerana dia sudah tidak kuat lagi untuk berhadapan dengan Khayla. Antara pengajaran yang boleh aku huraikan dalam cerita ini adalah kita janganlah sesekali memandang rendah pada golongan yang kurang upaya kerana di sebalik kekurangan mereka ada kelebihan lain yang Allah berikan pada mereka dan kita golongan yang normal ni pun belum tentu boleh melakukannya. Selain daripada itu, tak perlulah kita taat dan patuh pada perlakuan yang tidak baik walaupun untuk membalas budi seseorang. Fikirlah baik dan buruk apa yang bakal terjadi di masa hadapan di atas kelakuan kita pada hari ini. Kerana setiap perbuatan jahat pasti ada balasan yang setimpal. Pengajaran terakhir yang boleh aku huraikan di sini, menyayangi seseorang itu tidak semestinya kita memiliki. Kerana setiap manusia di dunia ini telah pun ditulis jodohnya sejak azali lagi. Jadi melepaskan orang yang kita sayang itu adalah lebih baik jika kita sudah tidak mampu untuk bersama dengannya lagi. Okey, apa yang best dalam cerita ni bagi aku suka dengan watak yang dibawakan oleh Elvina. Sebab bukan mudah nak bawa watak orang celik yang kena jadi buta seperti dalam cerita ini. Aku tahu Elvina ni banyak buat research sebelum penggambaran ni bermula. Dan aku perasan juga dalam cerita ni, dia banyak tahan mata dia dari berkedip untuk hidupkan watak orang buta dalam ni. Dan satu lagi, penggunaan lagu tema dalam ni memang sangat menarik dan sedap didengar. Terus terang aku cakap, aku tak pernah dengar lagu ni sebelum ni.
Tapi selepas aku tengok cerita ni, aku sampai pergi search dekat YouTube balik untuk cari siapa pencipta dan penyanyi lagu ni. Kalau korang nak dengar versi full, korang boleh klik dekat link yang aku dah letakkan kat bawah ni. Terbaik lagu ni. Lirik dan jalan cerita dalam ni memang mesh sangat-sangat. Hadirmu ini bak matahari menyiram pagi. Hadirmu ini memberi. Antara kesilapan yang aku dapat kesan dalam telemovie ini adalah di permulaan cerita ini, di mana pengarah cuba menggambarkan keadaan pada waktu tersebut berada di penghujung tahun 90-an atau awal 2000. Ini kerana pada waktu tersebut Haidar dan Khaila masih lagi kecil dan bersekolah rendah, di samping penggunaan kereta-kereta model lama yang popular pada zaman tersebut dalam babak ini. Tapi apa yang spoil di babak berkenaan, terdapat juga kereta model-model terbaharu sekarang dalam babak di sini. Mungkin di awal babak, editor boleh cuba menukar color grading untuk menggambarkan suasana flashback supaya penonton tidak lost di awal-awal babak. Kesilapan yang kedua pula terdapat pada babak ini, di mana Haidar ditugaskan oleh Walid untuk membunuh lelaki ini di dalam kereta miliknya. Perhatikan tangan kiri Haidar, di mana dia tidak memakai glove pada shot yang ini. Hanya satu glove saja yang tersarung di tangan kanannya. Selepas keluar dari kereta mangsa, kedua-dua tangannya dilihat memakai glove dan dia cuba membuka glove berkenaan di kedua belah tangannya. Dan kesilapan yang terakhir berada pada babak ini. Perhatikan cara Suhana menghulurkan handphone di tangannya. Apabila bertukar shot, tangan Suhana seolah-olah menunjukkan handphone di hadapan kamera dan bukan kepada Haidar kerana posisi tangannya sudah berubah dari kedudukan asal. Okay guys, so sampai di sini saja review aku kali ni untuk telemovie Aku Bukan Syurgamu ini. So kepada korang di luar sana yang belum lagi subscribe dan like channel aku ni, korang boleh tekan like dan subscribe yang ada dekat bawah ini. Dan korang juga boleh tinggalkan komen-komen ataupun pandangan korang di ruangan komen di bawah ini. InsyaAllah aku akan review dan seterusnya memperbaiki lagi channel aku ini di masa hadapan. So sampai di sini saja review aku untuk kali ini. Kita jumpa lagi di next review akan datang dengan cerita-cerita ataupun telemovie yang lain pula. Assalamualaikum daripada aku Fik untuk Lensa Bogel. Ciao.